Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita sudah sampai ke topik ke-40 dalam sesi ulang kaji kita, topik fokus, iaitu kita masuk ke salah satu topik dalam bab 5, tingkatan 5 tentang konfrontasi Indonesia dan usaha menangani. Okay. Jadi pada hari ini cikgu tak gunakan flashcard sebab untuk flashcard topik ini terdapat sedikit isinya yang ada yang kurang sesuai. Okay, jadi cikgu gunakan modul Jom Nak Lulus muka surat 32 lah yang 2023. Okay, jadi semua bahan ini ada dalam grup Telegram lah, murid-murid boleh rujuk di sana. Jadi pada hari ini kita akan lihat 3 perkara. Yang pertama kita akan belajar tentang latar belakang mengapa terjadinya konfrontasi ini, dan yang kedua iaitu tentang kronologi dia. Okay. Bagaimana berlakunya konfrontasi, apakah peristiwa kronologi ataupun kadang-kadang soalan suka tanya apakah peristiwa. Okay. Konfrontasi, jelaskan tentang peristiwa konfrontasi Indonesia, maka di sinilah isi dia. Dan akhir sekali, apakah usaha? Okay. Bagaimanakah ataupun usaha langkah yang diambil oleh Malaysia untuk menangani ancaman Indonesia ataupun menamatkan konfrontasi. Okay, jadi kita mulakan dulu dengan latar belakang. Jadi ingat latar belakang tu TTMCC. Jadi T yang pertama tarikh. Okay, yang ini kita rujuk dalam buku teks ya. Bilakah tarikh? Okay, bilakah tahun mulanya konfrontasi ini? Okay, sebenarnya pada mula-mula Malaysia diumumkan, Indonesia tidak ada pembantahan. Indonesia kata dia taklah menentang. Okay, jadi reaksi dia positif terhadap pembentukan Malaysia. Namun pada 7 September 1962, setahun sebelum terbentuknya Malaysia, mula ada pemberontakan oleh Brunei terhadap Malaysia, dan pada tarikh inilah dia berlaku pemberontakan Brunei dulu, dan selepas peristiwa tersebut Tunku Abdul Rahman telah membuat kenyataan bahawa Indonesia membantu pemberontakan tersebut. Maka selepas itu Indonesia pun Parti Komunis di Indonesia pun mengambil kesempatan ini untuk menyelar, maksudnya untuk menuduh pembentukan Malaysia ini sebagai neokolonialisme British, iaitu penjajahan oleh kuasa besar ke atas negara lain lah, dan penjajahan baharu. Maka di situ bermulalah, lebih kurang pada akhir tahun 1962, bermulalah rancangan oleh Indonesia untuk mengumumkan konfrontasi. Kita bawa ini ke depan sikit dekat dengan isi kita. Jadi pada 20, tapi secara rasminya pada 20 Januari 1963 barulah diumumkan dasar konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Jadi tarikh dia 20 Januari 1963. Kita balik kepada Jom Nak Lulus, nota dia. Tarikh kita dah selesai. T yang kedua, tokoh. Siapakah yang terlibat? Jadi tadi cikgu sudah sebut seorang yang terlibat, Tunku Abdul Rahman. Sebelum berlakunya ialah Tunku Abdul Rahman telah menyatakan Indonesia terlibat dalam pemberontakan Brunei yang membawa kepada pemimpin Parti Komunis Indonesia ataupun menuduh, perkataan yang lebih senang kita ingat, menuduh pembentukan Malaysia adalah penerusan neokolonialisme, penjajahan baharu oleh British. Dua orang lagi tokoh yang terlibat ialah Dr. Subandrio. Dr. Subandrio ialah Menteri Luar Indonesia yang telah mengumumkan konfrontasi ini pada 20 Januari 1963. Dan seorang lagi tokoh yang terlibat ialah Dr. Ismail Abdul Rahman, yang Menteri Negara kita lah, yang telah membawa isu ini ke Majlis Keselamatan PBB. Jadi di sini kita nampak ini adalah
tokoh yang terlibat. M, maksud. Okay. Apakah maksud konfrontasi? Konfrontasi ini nanti kita akan lihat dia adalah satu pertentangan atau permusuhan, okay, antara dua pihak yang antara beberapa pihak ataupun dua ke lebih pihak yang terlibat, yang mungkin permusuhan itu maksudnya dua dua pihak ini, dua ke lebih pihak yang terlibat ni mereka tidak berkawan musuh. Okay, memang bukan tidak berkawan benci lah antara satu ni, hubungan dia sangat tidak baik lah. Okay, saling adalah sangat tegang lah antara mereka hubungannya, dan mungkin boleh membawa kepada pergaduhan. Okay, jadi ataupun peperangan. Okay, itu adalah dasar konfrontasi di mana, okay, dengan lebih lanjutnya kalau kita lihat dalam buku teks, kita lihat di sini apakah apabila dikatakan konfrontasi, apa yang sangat berkaitan dengannya, putus hubungan. Jadi break up, macam boyfriend dengan okay, macam dalam hubungan, kalau hubungan manusia tu macam kita putus hubungan antara ni lah dua orang pasangan, okay, yang bercinta. Tapi di sini dia ada putus hubungan ni bukannya dalam konteks bercinta, tetapi dalam konteks dua buah negara yang asalnya hubungan mereka ada hubungan persahabatan, tetapi sekarang sudah putus hubungan dia. Okay. Konfrontasi bermaksud pemusuhan sebegini antara dua atau lebih pihak. Okay. Jadi inilah dasar yang yang diumumkan oleh Dr. Subandrio, dan itulah maksud ya, konfrontasi. Okay, kemudiannya C. C ialah ciri-ciri. Ciri-cirinya ialah kita dah lihat dah tadi pelbagai faktornya, iaitu contohnya menuduh Malaysia adalah neokolonialisme British, dan juga menggunakan faktor bahawa Tunku Abdul Rahman menyatakan Indonesia terlibat dalam pemberontakan sebagai alasan lah untuk melaksanakan konfrontasi. Dan yang akhirnya contoh, okay, di sini kita dah tidak sentuhlah bahagian ini sebab dah tak ada apa contoh-contoh di dalam latar belakang inilah. Okay. Baik, jadi seterusnya kita akan lihat tentang peristiwa apakah yang berlaku, okay, dalam konfrontasi ini. Okay. Jadi dia bermula dengan pengumuman dasar konfrontasi oleh Dr. Subandrio tadi, mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia. Kemudiannya berlaku, yang ini cikgu suka kita nak ingat, ada 3 pasangan akronim yang agak menarik lah. Yang ini bukan sengaja tetapi memang dalam bacaan-bacaan tu dapati kita boleh buat apa, boleh ingatkan perkara ini sebegini. Sekejap. Okay, jadi selepas umumkan dasar konfrontasi, Indonesia melakukan beberapa kali serangan fizikal terhadap negara kita. Ia bermula dengan serangan gerila di Sarawak, dan kemudian ada 3 siri ini yang kita boleh ingat menggunakan sedikit akronim yang istimewa, iaitu tekanlah. T yang pertama ni pendaratan tentera, dan tempat dia ialah di Tebedu. Jadi sebab itu cikgu guna sebab dengan Tebedu, Sarawak. Okay, dia pendaratan tentera di Tebedu, Sarawak. Dan seterusnya berbalas tembakan kan. Kan ini di Kalabakan. Juga ada kan. Okay, dia tak tahulah kebetulan, tapi memang nampak menariklah di sini. Berbalas tembakan di Kalabakan, Sabah. Okay. Dan kemudiannya tentera Indonesia dengan Malaysia berbalas tembakan lah di Kalabakan, Sabah. Sebab itu dia istimewa. Okay, ada kan dengan kan. Dan akhirnya juga ada pendaratan gerila atau pendaratan gerila, dia mendarat di Labis, dengan gerila dengan Labis, Johor. Okay, berlaku di 3 tempat ini. Ada berlaku pencerobohan lah, kita boleh kata. Kita tidak, mereka tanpa kebenaran kita, dia daratkan tentera, berbalas tembakan, mendaratkan gerila di negara kita.
Jadi apakah yang negara kita lakukan selain ada pertahanan, itu ada rondaan tentera di kawasan-kawasan ini, negara kita tegas dengan tindakan kita, iaitu kita walaupun berlaku provokasi sebegini, maksudnya yang menggunakan senjata, kita tetap teguh dengan pendirian kita, kita nak gunakan cara diplomatik untuk diplomasi untuk selesaikan isu ini. Jadi, apakah maksudnya cara diplomasi? Dr. Ismail Abdul Rahman telah membawa isu ini ke Majlis Keselamatan PBB. Nampak tak? Maksudnya di sini cara pendekatan diplomasi, maksudnya dia tak gunakan senjata, dia tak gunakan kekerasan. Dia gunakan cara lainlah, cara diplomasi yang berbincang, berunding. Okay. Jadi ini kita panggil sebagai cara diplomatik ataupun usaha diplomasi. Okay. Jadi di sini kita sambung dengan ini kita sambung kepada usaha ataupun langkah kerajaan Malaysia bagaimanakah kita menangani ancaman ini. Okay. Jadi mula-mula sekali kita fahamkan dulu siapakah yang bertanggungjawab. Jadi yang bertanggungjawab ialah Kementerian Luar Negeri. Mereka yang uruskan hubungan luar, jadi hubungan dengan semua negara diuruskan oleh kementerian ini, maka ada pergaduhan besar macam ini, permusuhan besar macam ini, menteri luar jugalah yang kena bertanggungjawab menamatkan konfrontasi. Jadi dia bermula dengan dua tujuan. Apa yang mereka nak buat ialah mematahkan kempen propaganda. Mematahkan kempen Indonesia lah. Indonesia dia buat kempen tentang nak hancurkan Malaysia, nak ganyang Malaysia, hancurkan Malaysia. Jadi Kementerian Luar mesti usaha patahkan bagi kempen tersebut henti, dan kemudiannya nak dapatkan sokongan negara luar untuk sokong negara kita, pembentukan negara kita. Okay. Dan seterusnya kita lihat usaha awal U-turn. Usaha awal U-turn ini ialah Setiausaha Agong PBB. Beliau telah hantar wakilnya berunding dengan pemimpin Indonesia dan juga Malaysia. Dan yang ketiga, tadi sokongan luar negara, cikgu nak tambah sedikit. Nanti kita akan, yang ini tak ada dalam buku teks, tetapi apakah maksud dia mendapatkan sokongan negara luar? Sebenarnya dalam peristiwa ini kita juga nampak usaha, kita juga dapat menghayati usaha pemimpin kita pada masa itu, iaitu apa yang mereka lakukan ialah Tun Abdul Razak telah melawat ke Menteri Luar kita lah. Okay? Dan salah seorangnya Tun Abdul Razak pada masa itu telah melawat ke banyak negeri, banyak negara, termasuklah negara di Afrika, banyak negara untuk nak dapatkan sokongan mereka tentang nak mereka sokong Malaysia. Apabila dapat sokongan itu, maka kita dapat buktikan kepada PBB bahawa Malaysia ini adalah disokong oleh masyarakat antarabangsa. Oleh itu, haruslah diberikan peluang untuk diteruskan dan mendapatkan sokongan semua orang. Okay, jadi itu memanglah usaha murni daripada pemimpin kita yang memang bagi cikgu amat bijaksana lah. Ini yang kita panggil bijaksana. Bukannya gunakan cara yang taktik-taktik kotor ke apa. Kita guna cara ini cara yang betul, cara yang sah, cara yang selamat, yang aman untuk mencapai sesuatu maklumat negara tanpa membahayakan rakyat, mengancam kehidupan rakyat. Okay, jadi ini memang sangat baiklah dan sesuatu yang harus dikongsikan kepada generasi akan datang. Okay. Dengan itu kita sambung balik kepada topik kita, iaitu usaha oleh Setiausaha Agong PBB. Jadi beliau telah hantar wakilnya berunding dengan pemimpin Indonesia dan Malaysia. Okay, kemudiannya Presiden Filipina telah menganjurkan rundingan di Manila. Tengok kita punya jiran pun ada usaha nak menganjurkan rundingan, dan Malaysia yang ini peringkat pegawai lah, menteri luar. Jadi menteri-menteri telah berkumpul di Manila mengadakan rundingan. Jadi Malaysia diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafie. Kemudiannya rundingan juga berlaku di Malaysia, antara Malaysia, Indonesia dan Filipina sebanyak dua persidangan, sekali di Tokyo, sekali di Manila. Dan akhirnya
berlaku peralihan kepimpinan Indonesia di mana Presiden Indonesia pada masa itu Soekarno telah diganti dengan Suharto. Okay, digulingkan dan kemudian digantikan dengan Suharto yang memang pada akhirnya barulah menamatkan konfrontasi tersebut. Kita lihat tarikh dia. Berakhirnya konfrontasi tersebut ialah bila? Ya, akhirnya 1966 barulah bertamat konfrontasi 3 tahun. Okay, berlakunya konfrontasi ini. Okay, jadi dengan itu bukan 3 sebenarnya, 3 lah secara umumnya bermula daripada tarikh pengumuman dia 3 tahun. Okay, jadi dan akhirnya dia bertamat dengan satu perjanjian ataupun persetujuan normalisasi hubungan. Tadi kan sudah putus hubungan. Okay, sekarang nak tamatkan konfrontasi, tak mau jadi musuh, kena sign satu perjanjian lah. Macam kita ni hubungan pasangan ni nak kena sign perjanjian. Okay, jadi di sini kita sign satu persetujuan normalisasi, normalkan balik hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Baik. Itulah topik kita pada hari ini yang menyentuh jiwa dan juga harus menjadi iktibarlah kepada rakyat Malaysia generasi akan datang. Okay, jadi sekarang kita pergi kepada latihan, iaitu cikgu gunakan MIP muka surat 104. Okay. Jadi tentang konfrontasi dan kita terus masuk kepada pecahan soalan. Soalan A, apakah yang anda faham tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia? Jadi yang ini ada 2 bahagian. Kita boleh ceritakan tentang latar belakang, kita juga boleh ceritakan tentang peristiwa dia. Okay, jadi ikutlah mana yang anda ingat, anda tulislah. Okay, jadi murid cikgu dia sebab biasa dengan nak salin cikgu ajar apakah belakang tu mesti kata kunci. Okay, tapi untuk soalan sebegini sebenarnya soalan dia hanya kata kunci dia hanya di bahagian konfrontasi. Yang ini yang lain sikit lah soalan sebegini sebab yang depan ni dia hanya tanya depan ni semua sebenarnya ialah apakah. Maksudnya di sini semua ini kalau hilang pun tak apa. Apakah konfrontasi Indonesia masih sama maksud dia. Jadi yang tengah ni hanya sedikit tambahan lah. Dia nak tanya kamu faham apa. Jadi tak payahlah kamu salin sampai saya faham tentang tak. Sebenarnya cara nak bina ayat yang lebih tepat yang ialah kalau kita faham bahasa Melayu, kita akan mula dengan yang depan tu kita pelik lah kalau kita masukkan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kita ingat tokoh TTMC tarikh. Okay, diumumkan okay, boleh oleh Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia pada 20 Januari. Tak boleh ingat tarikh, tahun pun tak apalah kan. Kalau boleh tulislah. Okay. Tokoh ini berlaku setelah Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa Indonesia membantu pemberontakan Brunei dan Indonesia menuduh Malaysia sebagai rancangan neokolonialisme British. 3 markah. Okay. Lagi maksud di sini dia tak ada markah lah. Sebenarnya maksud itu hanya untuk kita faham. Lepas itu ciri-ciri tu yang mungkin tokoh di sini yang lebih banyak kita boleh sambung dengan tokoh. Apa lagi menuduh jangan kita sebenarnya terlupa. Okay, mungkin bahagian atas tu susah dah untuk kita ingat, tapi mesti kita ingat bahagian bawah peristiwa dia. Jadi kita juga boleh letakkan tentang peristiwa dia, apa yang berlaku kemudian. Okay, seterusnya
berlaku. Tiga, ingat, tekanlah. Okey, uh, pendaratan tentera Indonesia di Tebedu Sah, Sabah ke Sarawak, Sarawak. Kemudian tekan berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Indonesia dan Malaysia di skala bahkan Sabah. Akhirnya pendaratan gerila di Labis Johor. Dengan disebabkan cikgu ingat ikut tekanlah dengan dan terbedu, bakkan dan kalabakan dengan dan labis. Jadi senang untuk kita ulang baliklah isi tersebut. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan B. Bagaimanakah pemimpin Malaysia berusaha menamatkan konfrontasi Indonesia terhadap negara kita? Jadi pemimpin Malaysia berusaha menamatkan konfrontasi Indonesia terhadap negara kita dengan kita mula dengan Kementerian Luar Negara bertanggungjawab menamatkan konfrontasi melalui melalui tujuan dia yang pertama ialah mematahkan propaganda konfrontasi, dan satu lagi ialah ingat bukan tentang pertahanan. Ini tentang usaha ni yang cikgu tadi dah, cikgu sebenarnya cakap panjang lebar tentang peristiwa itu, tetapi cikgu pula susah pula untuk kita nak ulangkan kembali. Okay, mematahkan propaganda konfrontasi dan mendapatkan sokongan negara luar. Okay, jadi Menteri Luar Malaysia menyertai perundingan oleh Presiden Macapagal itu Filipina, di Manila, Filipina. Ini satu, tapi sebelum itu ada lagi satu peristiwa, saya terlupa. Okay, mula-mulanya ada usaha oleh Yutan kan, setia usaha PBB menghantar wakil berunding dengan Malaysia dan Indonesia. Okay. Kemudian Menteri Luar Malaysia menyertai rundingan oleh Presiden Macapagal di Manila dan Filipina. Okay. Kemudian yang berlaku 2 kali persidangan. Seterusnya rundingan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia berlaku dalam 2 persidangan di Tokyo dan Manila. Lepas itu kita perlu sebut juga Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu ke isu ke Majlis Keselamatan PBB. Kita juga boleh tambahlah isi kita punya di samping itu penanda wacana tu. Okay. Pemimpin Malaysia kita harus sebut menggunakan pendekatan
diplomatik untuk menamatkan konfrontasi. Tapi akhirnya konfrontasi berlaku, akhirnya peralihan pemimpin di Indonesia menamatkan konfrontasi. Okey, ini berlaku apabila Tun Abdul Razak menandatangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia. Habis. Panjang lah sebab 8 markah. Kita tak pasti mana yang dapat markah. Biasa tak silap cikgu kalau ikut skema, Kementerian Luar 1 markah, mematahkan propaganda dengan mendapatkan sokongan 5 markah yang sama. 2, 3 oleh Yutan, 4 Menteri di Filipina, 5 rundingan, 6 Majlis Keselamatan, 7 pendekatan diplomatik, 8 peralihan pemimpin dan akhir sekali persetujuan ni 9. Jadi bolehlah dapat 8 markah penuh di sini. Seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C, pada pendapat anda, bolehkah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dielakkan? Jadi ini kalau jawab boleh 1 markah, tidak boleh 1 markah, tetapi mesti beri sebab. Pada pendapat saya, ataupun kita nak ringkaskan sebenarnya terus jawablah. Boleh. Hal ini kerana, hal ini kerana, mengapa boleh? Hal ini kerana kita boleh menggunakan rundingan untuk menyelesaikan masalah. Malaysia boleh menjelaskan sudah hal ini kerana yang tadi. Jadi soalan ini ayat dia pelik sikit sebab dia mula dengan sebab pertama dah kan. Jadi sudah hal ini kerana tadi, oleh itu kekerasan dapat kekerasan dan permusuhan dapat sebab kita tahu dari maksud konfrontasi adalah permusuhan antara negara dapat dielakkan. Contohnya, pemimpin Malaysia boleh menerangkan faktor pembentukan Malaysia kepada pemimpin Indonesia. Nah, ini memang berlakulah. Jadi 4 markah di sini. Kita sambung kepada perenggan kedua. Selain itu, konfrontasi boleh dielakkan dengan meminta bantuan PBB. Hal ini kerana PBB dapat menganjurkan persidangan antara negara terlibat. Oleh itu, dapat menyelesaikan masalah menggunakan cara diplomatik. Tambah sikit lah. Sebab diplomatik ni mungkin dia sama dengan, boleh diterima sebagai dekat dengan rundingan tu. So kita tambah samping itu, boleh mendapatkan pendapat rakyat Indonesia dan Malaysia. Jadi itu boleh diberikan sebagai contoh juga lah.
Contohnya, kesimpulannya, rundingan menggunakan rundingan dan meminta bantuan PBB ialah cara untuk uh, dapat mengelakkan konfrontasi daripada belah. Okey, baik. Jadi ini cara dia lah. Kalau kita nak jawab boleh, kalau nak jawab tidak boleh pun boleh juga, tak salah. Tapi mungkin sebabkan sikap kekerasan yang digunakan oleh Indonesia lah lebih banyak kepada huraikan tentang keputusan yang dilakukan dan sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin Indonesia pada masa itu. Okay? Baik. Jadi itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi harap dapat dimanfaatkan untuk SPM nanti. Sekian, terima kasih.